السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإن التعلم والتعليم ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد. Kita menyambung daripada pembacaan kitab Al-Mukhtasar fi Sirati Sayyidil Bashar sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karangan Syekhuna Fadilatul Doktor Hisham Kamil Hamid Musa hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lepas kita telah bicarakan perjalanan yang terakhir bagi ibunda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehinggalah wafat ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berusia 6 tahun. Apabila wafat ibunda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka Nabi dibawa pulang oleh Ummu Aiman. Ummu Aiman asalnya merupakan hamba kepada Abdullah. Kemudian apabila wafat, diwariskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau salah seorang daripada perempuan yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kata setengah guru kita, termasuk daripada ibu susu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Barakah Al-Habasyiyah, gelarannya Ummu Aiman. Ummu Aiman Barakah menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak daripada Nabi dilahirkan, sehinggalah apabila ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah keluarga ayahnya, juga ziarah kubur ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ketika itu Yathrib, maka dibawa bersama Ummu Aiman Barakah untuk jaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila hijrah, maka Nabi cerita, ni tempat ibu aku pernah ziarah, ini tempatnya, dan ini tempat merupakan dimakamkan ayahku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita di mana tempat Nabi bermain dengan kanak-kanak ketika mana Nabi ziarah Yathrib dengan ibundanya Sayyidatuna Aminah. Nabi juga tunjuk dekat mana Nabi belajar berenang. Dalam telaga ni lah tempat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku belajar berenang. Maka Ummu Aiman Barakah juga menceritakan ketika mana berada di Madinatul Munawwarah ataupun ketika itu Yathrib, beberapa orang daripada Yahudi datang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberitahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada tanda Nabi akhir zaman. Sekali dua orang Yahudi beritahu, ini tanda budak ni dia Ahmad, sebagaimana yang disebut dalam kitab terdahulu, dan di sinilah tempat dia akan berhijrah daripada tempat asalnya Mekah. Begitulah datang selepasnya seorang Yahudi yang lain beritahu perkara yang sama. Yani pada Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disedari adanya tanda bahawa beliau baginda merupakan Nabi akhir zaman. Kata Ummu Aiman Barakah, aku menghafal dan mengingati apa yang disebutkan oleh Yahudi ini kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Maka apabila dapat beberapa tanda, maka dibimbangi Nabi sallallahu alaihi wasallam disakiti, maka ibunya Aminah buat keputusan untuk bawa Nabi sallallahu alaihi wasallam balik semula. Maka bawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam balik hampir dengan Madinatul Munawwarah, dengan Makkahul Mukarramah di Abwa. Maka meninggal ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abwa. Maka dititipkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Aiman Barakah untuk bawa pulang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipesan supaya diserahkan kepada Abdul Muttalib.
Maka dijagalah Nabi SAW oleh datuk Nabi Abdul Muttalib. Selepas itu selama 2 tahun membesarkannya dan menumpang barakah yang ada pada Nabi SAW, sebagaimana kita ceritakan dalam pertemuan yang lalu. Maka wafat datuk Nabi SAW ketika umur Nabi 8 tahun. Kemudian selepas mana umur 8 tahun, dijaga Nabi SAW dalam jagaan bapa saudara Nabi Abu Talib. Baginda dipelihara oleh bapa saudara Nabi Abu Talib. Dan Abu Talib ni ialah bapa saudara seibu sebapa. Mak dengan ayah sama, di 3 beradik yang seibu sebapa. Nabi SAW ketika itu yang masih ada ialah Abu Talib. Maka Abu Talib diamanahkan oleh Abdul Muttalib untuk jaga Nabi SAW selepas wafatnya Abu Talib. Maka tinggallah Nabi SAW bersama dengan anak-anak Abu Talib yang ramai. Termasuk ialah Ummu Hani yang diceritakan tentang kisahnya yang khusus dalam kitab-kitab sirah yang meriwayatkan tentang Ummu Hani, antara anak Nabi anak Abu Talib yang dia lebih berusia daripada Nabi SAW. Dengan Ummu Hani ni kakak sepupu Nabi SAW dan kakak kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka baginda terus mendapat kasih sayang daripada Abu Talib sehinggalah baginda SAW berkahwin. Pekerjaan baginda Nabi SAW yang mula-mula sekali dilakukan oleh baginda ialah mengembala kambing. Bahkan disebut dalam hadis, tidak ada seorang Nabi melainkan tiap-tiap Nabi itu mengembala kambing. Kata guru kami, kerana di situ dipelajari kesukaran, kepayahan. Kerana Nabi SAW akan menghadapi cabaran yang lebih besar pada suatu masa akan datang. Pekerjaan ini dilakukan ketika baginda SAW umurnya 8 tahun. 8 tahun jaga kambing. Kemudian apabila mencecah usia 12 tahun, baginda SAW melakukan perniagaan bersama bapa saudara baginda SAW. Cerita maklum, Abu Talib bawa Nabi SAW untuk berniaga di Syam. Ceritanya, bapa saudara baginda iaitu Abu Talib telah membawa baginda SAW berniaga ke Syam, tapi tak ada masuk dalam. Kenapa begitu? Sewaktu kafilah mereka singgah di Busra. Busra ni pintu masuk antara tanah Hijaz ke Syam. Pintu masuknya Busra. Busra ni lah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW bahawa lahir Nabi SAW, keluar cahaya sehingga dilihat cahaya itu sampai ke Busra. Busra ni pintu masuk. Nak masuk ke Syam, maka mula-mula sekali temu dengan Busra. Maka siapa ada di Busra, satu tempat berhampiran dengan Dimashq di Syam, seorang rahib yang bernama Bahira telah terlihat Nabi SAW. Siapa Bahira ni? Dia Bahira ataupun sebut Buhaira, maka boleh belaka sebut Bahira pun boleh, Buhaira pun boleh. Dia sering beribadah dalam biaranya mengikut ajaran agama Nasrani. Yang ni cerita dululah Nasrani dengan mana ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Isa AS. Dia lantah mengenali Nabi SAW apabila melihat kafilah ini dipayungi awan yang mengikuti mereka. Ini Nabi SAW dilihat ada tanda kenabian. Maka apa yang dibuat oleh Bahira, dia memanggil mereka untuk jamu makan. Maka Bahira bila tengok dalam ramai-ramai ni ada seorang budak. Budak ni beza dengan orang lain. Budak ni ada tanda kenabian. Maka nak pastikan bahawa Nabi ni adalah Nabi Muhammad ataupun Ahmad yang disebut dalam kitab Taurat dan Injil. Maka dia jemput semua makan. Tetapi ketika mana dia jemput semua kafilah ini datang untuk makan, Nabi SAW tak ikut serta. Orang lain pergi makan belaka, Nabi duk cara ke binatang-binatang yang membawa barang dagangan. Maka bila tengok belaka ni, tak ada, tak ada. Ini cerita budak
budak yang istimewa, yang ada tanda kenabian itu tidak bersama makan. Sehingga Bahira tanya, cukup belaka dah ke ni hak mari-mari ni? Mari panggil belaka dah. Dia panggil mari belaka dah. Kata Bahira, dak ada. Oh, ada. Budak tu anak yatim Abdullah tu ada. Dok cara ke binatang. Kata Bahira, dialah yang aku maksudkan. Aku nak jumpa dengan budak ni. Maka dipanggil Nabi SAW. Maka Bahira bertanya kepada Abu Talib, mana ayah dia? Kata Abu Talib, aku ayah dia. Kata Bahira, dak, ayah dia telah meninggal dunia. Kerana mengikut apa yang disebut dalam kitab terdahulu, budak ini ayahnya dia akan dilahirkan dalam keadaan yatim tanpa ayah. Ayah dia tak ada. Sebabkan kejut Abu Talib. Tahu mana? Kata Bahira, pada budak ini ada tanda bahawa dia akan menjadi Nabi akhir zaman. Kata Bahira, mengikut dalam kitab-kitab terdahulu, Nabi akhir zaman akan dilahirkan dalam keadaan yatim. Maka aku yakin bahawa dia tak ada ayah. Dah Abu Talib nak kata apa? Ya, aku pak saudara dia yang menjaga dia dan membesarkan dia selepas dia menjadi yatim piatu. Maka itu kisahnya. Maka Allahumma salli ala Muhammad. Bila terbukti ataupun ada pada Nabi SAW ni tanda kenabian, menyebabkan Abu Talib tak berani masuk dalam. Kerana ketika itu Bahira pesan. Bahira kata, dibimbangi budak ni kalaulah dikenali oleh Yahudi yang jahat, maka akan diapa-apakan Nabi SAW. Maka Abu Talib yakin dengan rahib ini, dengan Bahira ini, menyebabkan Abu Talib tak jadi masuk Nabi. Maka baliklah Nabi SAW sebelum sempat masuk ke Syam. Ini kali pertama Nabi SAW keluar daripada Mekah menuju ke Syam. Dan perkara ni akan berlaku dua kali, iaitu kali kedua ketika mana Nabi SAW bawa barang dagangan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Peperangan Al-Fijar. Ni cerita ketika Nabi SAW berusia 20 tahun. Umur Nabi 20 tahun. Berlaku satu peperangan yang tercetuh di antara kabilah Quraisy bersama-sama sekutunya Kinanah menentang kabilah Qais Illan. Nabi SAW juga turut serta dalam peperangan ini bersama-sama beberapa saudara Nabi SAW. Baginda membantu menyediakan dan menyerahkan anak panah kepada mereka. Peperangan ini dinamakan, berakhir dengan perdamaian. Dinamakan Al-Fijar kerana peperangan ini berlaku dalam bulan haram. Bulan haram ni sejak daripada jahiliyah orang tak perang. Tapi bila langgar bulan haram pun perang juga, maka dinamakan bulan peperangan Al-Fijar. Maka ini adalah peperangan yang sempat Nabi saksi ketika Nabi kecil. Ini sebelum Nabi umur 20 tahun, sebelum Nabi jadi Nabi. Hilful Fudul. Setelah selesai peperangan Al-Fijar, kabilah Quraisy telah berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi. Mereka buat satu perjanjian bersekutu untuk bantu orang-orang yang dizalimi. Baginda SAW sendiri menyertai perjanjian ini. Nabi sendiri ikut serta. Baginda SAW pernah bersabda mengenai perjanjian ini selepas diangkat menjadi Nabi. Apa kata Nabi? Kalaulah aku diajak untuk menyertainya selepas datangnya Islam, pasti aku akan menerima ajakan tersebut. Ini cerita untuk bersatu memerangi apa-apa sahaja bentuk kezaliman. Kalau bersatu bak lawan kezaliman, maka Nabi kata aku akan turut serta juga. Perkahwinan baginda Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah bintu Khuwailid. Nabi SAW terkenal dengan sifat jujur, amanah dan mempunyai peribadi yang terpuji. Nabi ni sejak daripada kecil dikenali Al-Amin, sebagaimana kita maklum.
Sekali baginda sallallahu alaihi wasallam pernah berniaga membawa barang-barang milik Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Khadijah dengar cerita Nabi ni pandai, jujur. Maka Khadijah pilih Nabi untuk bawa barang dagangannya. Maka bawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemani oleh seorang khadam bagi Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah ni laki-laki, namanya Maisarah. Maka Maisarah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju ke Syam. Dalam perjalanan ke Syam inilah untuk kali kedua sekali lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan pendeta lain pula. Ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan ke Syam kali kedua ni, Nabi singgah di satu pokok. Dan Nabi bersandar di pokok tersebut. Pokok itulah yang dikatakan yang masih ada di Jordan hari ini. Hari ini kerajaan Jordan buat pagar penuh. Ini ialah pokok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pokok yang Nabi singgah dalam perjalanan bawa barang perniagaan Sayyidatuna Khadijah ke Syam. Maka singgahlah Nabi di bawah pokok ini. Rupa-rupanya ada cerita seorang rahib ataupun pendeta suatu ketika dahulu apabila dia ngaji dengan Tok Guru dia kata pokok ni tidak akan singgah berhenti di bawahnya melainkan Nabi. Maka apabila dikatakan begitu, dia bina tempat ibadah dia betul-betul dekat pokok. Sebab apa? Kerana dia nak tunggu Nabi akan mari singgah di bawah pokok tu. Maka dia perhati sama-sama, ada orang singgah dah, ada orang singgah dah, ada orang singgah dah. Tiba-tiba satu hari, iaitu ketika mana perjalanan ini, dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah dan bersandar berehat di bawah pokok ni. Dan dia telah mendapat isyarat daripada guru dia, pokok ni tak akan singgah melainkan Nabi. Orang lain mari Allah Ta'ala buat takdirnya ialah tiap-tiap orang lalu tak berhenti bawah pokok ni. Melainkan orang pertama yang berhenti di bawah pohon ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka terus dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya Maisarah, siapa dia ni? Maka Maisarah cerita, dia anak yatim piatu sekian. Maka yakinlah pendeta dengan apa yang disebutkan oleh Maisarah ini, dialah Nabi akhir zaman. Maka tahulah Maisarah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Amin ini adalah orang yang mempunyai tanda-tanda Nabi akhir zaman yang namanya Ahmad. Tetapi dalam kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menerukan perjalanan ke Syam. Pergi juga ke Syam, niaga, dapat keuntungan yang besar. Sehingga bawa balik Nabi sallallahu alaihi wasallam barang dagangan. Dikatakan bahawa Ummuna Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, bila Nabi balik daripada Syam, Khadijah duduk naik tingkat atas, kita sebut loteng lah, nak tengok. Kerana Khadijah nak perhati Nabi sallallahu alaihi wasallam ni bila balik daripada Syam. Maka dikatakan dan disebutkan dalam setengah kitab sirah, Khadijah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dinamai oleh awan. Maka dia tengok benar Nabi ni special, jalan awang ada. Maka bila Nabi sapa, dia turun. Selesai dengan Nabi, dia naik mula atas untuk pastikan hak dia tengok tadi betul bahawa Nabi ni jalan ada tanda padanya, tanda kematian. Maka naik sekali lagi, bila Nabi balik, maka dilihat perkara yang serupa. Maka yakinlah Khadijah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bukan orang biasa. Dengan jujur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pandai Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak Nabi yang terpuji, maka di sinilah Khadijah buat keputusan untuk pinang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kitab sirah sebahagian mengatakan bahawa Khadijah sendiri pinang Nabi. Sebahagian mengatakan yang pinang Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah kawan baik Khadijah. Tanya Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, wahai Muhammad, kalau ada seorang perempuan yang mulia, dia berketurunan mulia, kemudian dia ni pula orang yang ada harta, nak mari pinang kamu, setuju tak?
Buat-buat tanya Nabi SAW. Nabi seorang yang sangat rendah diri. Nabi kata, siapa aku? Aku ni dikenali di Mekah sebagai anak yatim piatu. Siapa nak kahwin dengan anak yatim piatu? Tak ada apa-apa, harta tak ada, apa tak ada. Ada orang nak, Nabi kata. Maka kata kaum Kharijah, ni nak oyak ni ada mitok, ni ada orang mitok. Siapa? Maka diberitahu yang mitok ialah Khadijah. Bila dengar nama Khadijah, maka Nabi diam seketika. Nabi kata, ginilah cerita ni seruah ke pok saudara. Maka bawalah berbincang dengan bapa saudara Nabi SAW, yakni Abu Talib. Nak benda-benda, nak pinang, nak sekian-sekian, bincang dengan Abu Talib. Maka datanglah rombongan meminang Nabi SAW. Bahkan diceritakan bahawa Abu Talib selepas itu datang bertemu dengan keluarga Khadijah, berbincang tentang macam mana masa depan Nabi SAW. Itu berlakulah perbincangan dan berlakulah perkahwinan Nabi SAW dengan Sayyidatuna Khadijah. Ketika itu Nabi SAW berusia 25 tahun dan maklum bahawa Khadijah berumur 40 tahun. Mas kahwin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Mas kahwin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha adalah daripada perak. Ada pendapat yang mengatakannya daripada emas. Mas kahwinnya ialah 12 uqiyah setengah perak, 12 setengah. Uqiyah ni duit perak bersamaan 40 dirham. Satu uqiyah 40 dirham. 40 kali 12 kali 4 480, campur 20, 500, dengan makna 500 dirham. Itu ialah mas kahwin Nabi SAW. Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha adalah antara wanita Quraisy yang terbaik keturunannya dan yang paling cantik serta paling banyak hartanya. Orang mulia, keturunan baik, orang comel. Sebelum kahwin dengan Nabi SAW, telah berkahwin dengan 2 orang lelaki-lelaki, tapi dua-duanya meninggal dunia. Sayyidatuna Khadijah kahwin, kemudian dua orang suami dia ni meninggal dunia sebelum dia kahwin dengan Nabi SAW. Dikenali sejak daripada zaman jahiliah sebagai at-tahirah, yakni perempuan yang menjaga kehormatan diri, tidak melakukan zina, tidak terlibat dengan perkara-perkara yang tercela. Maka berkahwinlah Nabi SAW. Sebelumnya pernah berkahwin dengan Abu Halah dan dengan Atiq bin Abi al-Makhzumi. Ini cerita perjalanan perkahwinan Nabi SAW secara ringkas yang didatangkan oleh pengarang kita. Dalam tempoh inilah Nabi SAW dikurniakan beberapa orang anak. Adapun inilah kahwin dengan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha. Nanti akan datang pengarang rahimahullahu taala akan sebutkan kepada kita tentang anak-anak Nabi SAW pada belakang kita. Nanti kita cerita balik yang berkaitan dengan anak-anak Nabi SAW bila sampai di belakang kita yang menceritakan tentang anak-anak Nabi SAW. Kita ikut dulu susunan pengarang rahimahullahu hafizahullahu taala. Pembinaan Kaabah. Bila usia baginda SAW mencecoh 35 tahun, satu banjir besar telah berlaku. Banjir tersebut mengenai Kaabah sehingga menyebabkan dinding Kaabah menjadi rosak. Orang Quraisy telah bersepakat untuk bina semula Kaabah. Tetapi sebelum sepakat, mereka mesyuarat dulu warna kita nak baiki dak Kaabah. Kerana sebelum berlaku banjir ni telah berlaku sebelumnya satu bahagian daripada Kaabah itu terbakar. Berlaku dah sekali, tapi sikit lah, tak banyak. Bila tak banyak ni nak baiki tu tak mikir mana sangat. Tapi bila berlaku banjir besar dan berlaku rosak besar, maka berlakulah suatu perbincangan. Adakah Kaabah ini perlu dibina semula ataupun dibiarkan dalam keadaan hancur selepas datangnya banjir? Kenapa mereka takut untuk bina Kaabah?
kerana mereka melihat sendiri apa yang berlaku kepada Abrahah. Cerita Abrahah mari nak buat rosak Kaabah, maka Allah Ta'ala turun balik. Orang-orang Mekah mereka tengok sendiri azab yang terpaksa ditanggung oleh Abrahah. Jadi mereka takut kalau mereka usik mana-mana bahagian Kaabah ini, maka akan turun azab daripada langit. Tak berani nak sentuh. Sebab tu kali pertama masa terbakar tak berani nak curi Kaabah, kan curi kan mari turun daripada langit, benda-benda tak padang kita. Mesyuarat kata kita gini masalahnya, dah hancur lah ni, bukan kita nak buat rosak, kita nak buat baru saja. Akhir keputusan mesyuarat kata gini dah, kita tak tahu perbuatan kita ni betul ke salah. Dan kita tak tahu apa takut-takut kat gitu sesuatu daripada langit. Ginilah, kita buat dulu satu bahagian daripada Kaabah. Kita test dulu tengok. Kerana kita tahu bahawa Kaabah itu 4 juru. Kita buat satu penjuru saja dulu. Kita buat sepenjuru ni, kita tunggu malang kat orang turun tak benda-benda. Gitu sahabat, takutnya orang Mekah ketika itu. Maka dibina satu penjuru. Selepas siap satu penjuru tak sambung, tunggu tengok warna keadaan. Kan turun benda-benda kan tak padang kita. Tunggu tak ada apa-apa. Beres tak ada apa-apa, kita sudah. Maka sudahlah Kaabah dengan binaan baru. Itu dibina ketika mana umur Nabi SAW 35 tahun. Sudah jadi balahlah pula. Hajarul As'a ni ada se saja. Hajarul Aswad ni ada se. Kita ada 12 kabilah. Dah mana se nak tukang bubuh. Kalau buah ni kata ni ada kabilah-kabilah besar, maka mereka mesyuarat. Mesyuarat ginilah. Kita tengok siapa masuk mula-mula. Yang masuklah Nabi SAW. Maka direntangkan kain oleh Nabi SAW, diletakkan baju di tengah-tengah, maka masing-masing pegang juru masing-masing, tarik sampai depan. Maka Nabi SAW yang tukang meletakkan Hajarul Aswad ataupun Hajarul As'ad di tempatnya sendiri. Maka itulah cerita yang melibatkan Nabi SAW sebelum Nabi SAW jadi Nabi. Perjalanan Nabi SAW sebelum jadi Nabi, kira-kira 6 bulan sebelum Nabi SAW terima wahyu di Gua Hira. Maka Nabi berulang-ulang daripada rumah ke Gua Hira. Gua Hira ni istimewa kerana daripada Gua Hira tu boleh tengok direct kepada Kaabah. Ni pintu Gua Hira tu menghadap ke Kaabah. Walaupun duduk dalam gua, tapi boleh nampak Kaabah daripada atas. Itu istimewa Gua Hira. Dikatakan bahawa Gua Hira ini sebelum Nabi SAW berkhulwat dalam tu, bersendirian, terlebih dahulu perkara yang sama dilakukan oleh Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW. Abdul Muttalib pun sama kok. Bila tengok keadaan masyarakat teruk, nak tenangkan perasaan, maka naik ke Gua Hira, menenangkan jiwa di atas Gua Hira. Maka Nabi SAW bila melihat keadaan masyarakat jahiliyah dan sebagainya, maka Nabi mengambil ruang waktu untuk bersendirian di Gua Hira. Diceritakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya macam mana berulang Nabi SAW beberapa waktu. Kalau Nabi SAW terima wahyu bulan Ramadan, maka kena undur belakang Ramadan, Rabi' awal, Rabi' akhir, Jamadi awal, Jamadi akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan. Maka daripada Rabi' Nabi ulang alik sampai ke Ramadan. Untuk Nabi SAW sampai waktu mari malaikat Jibril ke Gua Hira. Baginda SAW sering mengasingkan diri di dalam Gua Hira selama sebulan, bahkan dikatakan 6 bulan sebelumnya, sebelum Nabi terima wahyu. Ini diceritakan sebulan sepanjang tahun. Tetapi sebelum terima wahyu 6 bulan Nabi SAW berulang alik, ulang pergi mari. Turun ambil bekal, ada bekal Khadijah, naik mula. Lepas tu turun balik, ambil bekal turun. Itu Nabi SAW. Apabila Nabi SAW lepas 6 bulan
cukup usia Nabi 40 tahun. 40 tahun. Satu ketika Jibril datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam gua Hira. Ni kebanyakan kita kata cukup 40 tahun. Kemudian jadi perbahasan 40 tahun dengan makna kalau 40 tahun mesti Rabi', kerana Nabi lahir Rabi'. Nabi lahir Rabiul Awal, mesti juga Rabi' juga. Maka kira-kira 40 tahun ni berlebih kurang. Satu ketika Sayyidina Jibril datang kepada baginda dalam gua Hira, lalu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah, Iqra, baca. Jawab baginda sallallahu alaihi wasallam, aku tidak boleh membaca. Maka berulang 3 kali. Kata Jibril, Iqra. Peluk Nabi kemah-kemah, Iqra. Nabi kata, ma ana biqari. Bila Nabi jawab gitu, sapalah satu tahap Nabi rasa sesok lah, tak boleh nafas. Baru malaikat Jibril lepas. Lepas tu peluk balik, sehingga berulang 3 kali dipeluk, 3 kali sesok nafas Nabi SAW. Lepas 3 kali peluk, kemudian sesok nafas Nabi SAW, barulah Sayyidina Jibril baca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ini ayat dalam suratul Alaq, daripada ayat pertama sampai ayat kelima. Ini wahyu yang pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini ayat yang menunjukkan bahawa umat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan umat ilmu. Maka Allah Taala datangkan wahyu yang pertama ialah Iqra, baca. Kata guru kami, kaifa ummatu qra la taqra. Macam mana umat yang diturunkan padanya baca tapi tak mau baca. Ni apa yang jadi kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah kepada mereka suruh baca, tapi mereka malah membaca. Baca malah. Ini baca dengan panduan yang disebut sebagaimana ayat ini, bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang membaca untuk mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selepas itu Sayyidina Jibril pun pergi meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, ya Muhammad, Tuhan ialah Rasul utusan Allah. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang bertemu isterinya dalam keadaan tubuh badan baginda menggeletar. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepadanya segala peristiwa yang berlaku dalam Gua Hira. Maka ceritanya diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Panjang cerita macam mana Nabi naik, diceritakan oleh Ummul Mukminin. Kisahnya mula-mula Nabi terima wahyu macam mana. Kerana mula-mula terima wahyu termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam bermimpi. Dan wahyu itu datang dalam beberapa bentuk. Sebagaimana yang disebut selepas ini oleh pengarang rahimahullahu ta'ala. Sebahagian kata 7, sebahagian kata 8. Dalam kitab kita sebut 7. Bila balik daripada Gua Hira, maka Nabi SAW kata, maka balik minta diselimut oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Maka Sayyidah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha kata, ginilah kita pergi jumpa dengan Waraqah. Maka dibawa bertemu dengan Waraqah bin Naufal. Sebahagian ulama mengatakan Waraqah ni sempat dengan Nabi dan beriman dengan Nabi. Setengah kata gitu. Bahkan pada setengah riwayat mengatakan bahawa Waraqah ni sempat melihat Sayyidina Bilal itu diazab. Ini didang bila ahad tu didang lagi Waraqah. Sebahagian mengatakan begitu. Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdul Uzza, sepupu sebelah ayah kepada Sayyidatuna Khadijah. Khadijah membawa Nabi bertemu dengan beliau lalu menyampaikan kepadanya peristiwa dalam Gua Hira. Kata Waraqah, setelah mendengar peristiwa tersebut, itulah dia namus. Katanya, innaha namus. Itu malaikat Jibril yang telah diturunkan untuk bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini Nabi Musa dulu kini juga. Ini isyarat bahawa
Nabi SAW tu betul. Bahkan Waraqah kata kalau dia dang masa Nabi kena hambak tubik daripada Mekah, dia akan tolong Nabi. Kalau dang, dia kata. Sehingga Nabi tanya, adakah aku akan dihambak keluar oleh kaumku sendiri? Maka kata Waraqah, tak ada orang yang terima wahyu seumpama kamu, melainkan illa umudi, melainkan akan dimusuhi dan dihambak keluar daripada tempat dia. Maka tak terima nasib yang sama. Ini keyakinan Waraqah bin Naufal dengan apa yang berlaku kepada Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Saya sebenarnya ada bawa hari ni tapi dah naik. Dah naik. Dia kata minggu lepas, bulan lepas kita nak bawa skrin. Ada tapi bab apa lewat lah, biar akan datang lah. Kita bawa lah, kita tunjuk, kita paparkan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Allahumma salli ala Muhammad, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih. Cerita panjang yang berkaitan dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW dan cerita yang berkaitan dengan Waraqah bin Naufal. Jenis wahyu ada 7 dalam kitab kita, ada 8, yang ke-8 menjadi khilaf dalam kalangan ulama. Nanti kita sambung dalam pertemuan kita akan datang insya-Allah taala. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka adh-dhakirun wa ghafala an dhikrika al-ghafilun. Allah subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lamu ajallu wa akram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.